الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa kabar semua muslimin dan juga muslimat, tuan-tuan, bapak ibu rahmati Allah, semua sihat pada pagi ini? Alhamdulillah. Jadi pada sama-sama kita membuka majlis ilmu kita dengan baca penuh kitab Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa liman dakhala fi baitil kirami ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insyaallah muslimin muslimat, bapak ibu rahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini. Semoga kita nak memanfaatkan waktu kita dengan kita menyelami dan kita mentelaah beberapa hadis berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkaitan dengan kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi di manakah kita sudah berhenti setakat ini sebelum kita pergi mengundi? Bukan apa? Berapa? Bab berapa? 28. Doa Rasulullah sebelum dan sesudah makan. Betul? Bukan? Jauh sangat. Apa? Lauk pauk. Kasih lauk pauk lagi. Tak selesai lagi lauk pauk tu. Belum sekarang kita lihat berkaitan dengan lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-155, betul? Siapa yang di kitab warna ni? Hadis yang ke-155. Betul? Sebelum mudi kembali. Bukan? Hadis yang ke-155, Jabir bercerita, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fara'aitu 'indahu jubba'u yuqatta'. Faqultu ma hadha? Qala nukaththir bihi ta'amana. Yang bermaksud aku berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat ada buah labu yang sudah dipotong-potong. Maka aku bertanya, mengapakah buah labu ini dipotong-potong? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dengan memotongnya begini makanan kita akan menjadi banyak. Ini maksudnya buah labu tadi tujuannya untuk membanyakkan lauk pauk tadi. Itu tujuannya. Jadi ibu di belakang dah jumpa makan buah labu. Tak jumpa lagi, beli. Pagi dah jumpa, belum jumpa juga. Belum lagi, kena jumpa dah. Ibu dah jumpa. Labu dah habis cerita. Habis kat mana cerita ni? Aisyah berkata, betul, yang berkaitan dengan Rasulullah menyukai manisa dan madu. Itu habis juga. Dah habis juga maknanya. Okey, hadis yang ke-164, betul?
berkaitan dengan sebenarnya bahagian kaki bukanlah yang paling disukai. Betul? 167. Ummu Hani berkata. Okey. Tuan-tuan, kita buka pada surat 151, hadis ke 167. Ummu Hani bercerita, "Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, 'indaka syai'un?' Faqultu la illa khubzun yabisun wa khallun. Faqala hati ma aqfara baitun min ulmin fihi khallun." Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku dan bertanya, "Adakah kamu memiliki sesuatu?" Aku pun menjawab, "Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah kecuali roti kering dan cuka." Khallun itu cuka, ya, cuka. Maka baginda berkata, "Berikanlah kepadaku sebuah rumah tidak dianggap kekurangan lauk selagi mana masih ada cuka di dalamnya." Maknanya kalau rumah kita ada botol-botol cuka, maknanya kita ni tak mati kelaparan lah maksudnya. Macam mana makan tu? Cubalah ambil roti, cecah dengan cuka rasa apa, wallahu a'lam bishawab. Tapi diceritakan di sini, inilah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab makan pun susah, tak senang. Kita nak makan ni boleh pilih kedai mana nak masuk, nasi padang ke, nasi biryani ke. Kadang-kadang sampai tak masuk kedai, masuk tandas. Kenapa? Dan terlebih makan sangat semalam sampai sampai turun. Tapi zaman Rasulullah kita lihat betapa sukar di baginda untuk menikmati sebuah makanan tadi. Maknanya kemiskinan yang amat jelas. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang Allah kurniakan pada hari ini berbagai macam nikmat, wajib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Disebabkan nikmat, makanan yang kita dapat buat pilihan sebelum kita nak makan. Sedangkan ada juga manusia-manusia di dunia pada hari ini yang mati disebabkan tidak mendapat sembarang makanan yang cukup. Jadi bersyukurlah dengan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli tharid 'ala sa'il ta'am." Yang bermaksud keutamaan Aisyah berbandingkan wanita-wanita lain adalah seperti keutamaan tharid berbanding makanan-makanan yang lain. Apa itu tharid? Tharid adalah roti yang dicampurkan dengan daging, lauk pauk yang ada isi daging, dan ia adalah makanan kesukaan bangsa Arab. Itu dikatakan tharid. Hari ini kita namakan apa? Sabsuka. Daging kan, daging cincang, makan dengan roti, sabsuka. Kalau Arab dia tak panggil sabsuka, dia panggil tharid. Pasal apa? Lauk pauk daging tadi dia makan dengan roti. Disebutkan di sini Aisyah dibandingkan dengan wanita lain, Aisyah paling baik, Aisyah paling manis, Aisyah paling yang disukai. Tapi kalau dibandingkan semua isteri Nabi yang dah meninggal atau yang masih hidup, Khadijah paling nombor satu. Nampak? Nabi uji Aisyah dalam beberapa kondisi seperti makanan kan. Nabi kata nak dibandingkan wanita lain dengan Aisyah yang paling utama. Tapi kalau overall keseluruhannya yang berkorban apa semua, Nabi tetap tak melupakan Khadijah radhiyallahu anha punya pengorbanan. Itu kadang-kadang Aisyah pun cemburu. Kenapa cemburu? Nabi kalau bercerita, Nabi akan cerita depan-depan isteri Nabi ini, Nabi akan sebut tentang Khadijah punya sumbangan. Jadi akhirnya Aisyah kata ketika kata apa? Abang ni apsalah cerita pasal Khadijah saja. Kan Allah Ta'ala dah gantikan abang yang lebih baik, yang lebih bagus. Saya ni anak dara tau, abang dapat. Khadijah tu janda, 2 kali janda. Abang dapat anak dara, lagi abang nak cerita pula pasal Khadijah. Luas saya kata. Nampak tak Nabi itu dia isteri Aisyah. Pasal dia jealous. Kalau Aisyah jealous, apa lagi ibu-ibu belakang, lagi dia jealous lagi kan. Abang dah mati. Jadi kalau katakan Aisyah cakap macam itu, Nabi kata apa? Rasulullah menjawab, kalaulah kamu nak tahu Khadijah ni
Sampai aku tak boleh lupa sumbangan dia pertama kali bila mana orang menolak ajaran Islam, dia lah wanita pertama yang menerima Islam. Tak kala orang hina Islam, dia lah yang datang untuk mendamaikan, menenangkan hatiku. Tak kala aku dalam hidup dalam kemiskinan disebabkan orang tak nak berdagang, tak nak berniaga dengan Rasulullah, Nabi bawa ajaran Islam, orang suruh boikot, tak nak berdagang sama Nabi. Akhirnya tidak ada sumber keuangan untuk makan minum. Khadijah sanggup korbankan harta bendanya untuk Rasulullah. Dan kata Rasulullah kepada Aisyah, ketahuilah Aisyah, bahawasanya dengan Khadijah juga aku mempunyai 7 orang anak. 7 orang anak. Khadijah melahirkan anak dan tinggal Rasulullah 7 orang anak. Jadi akhirnya bila Aisyah dengar, Aisyah pun diam, tak berani cakap, komen lagi tentang Khadijah, tak berani. Kenapa? Pasal besar sumbangannya. Itu pasal kalau kita lihat contoh lah, kalau Pak Haji kahwin dan bagi contoh, ini gurau-gurau ya, ibu-ibu di belakang aku santui isteri, jangan ambil hati. Sekarang balik wabak suka gatal ya, dia ustaz kata kahwin lagi senyum. Dia memanglah semua senyum kan. Jadi bila kahwin lagi, isteri nombor 1 katakan 60 tahun usia dia, isteri nombor 2 20 tahun. Boleh tak kita cerita tentang kebaikan isteri nombor 1 depan isteri nombor 2? Berani tak kita? Katanya ni, awak tahu tak Kak Som, dia kalau masak lauk pauk untuk abang, bukan 1 lauk atau 4 lauk dia masak. Awak masak 1 lauk saja. Kalau Kak Som bikin minuman, betul-betul dia bikin macam mamak jual teh tarik di kedai dia bikin. Sedap, bukan main dia sedap. Awak bikin gula tak cukup macam mana? Ni cubalah contoh Kak Som awak. Apa dia cakap? Senang dia kata, bang besok akan ceraikan saya, pergi balik sama Kak Som. Berani tak kita? Dia tak berani kan? Oh janganlah ustaz, baru kahwin 20 tahun, tiba-tiba tak cerai pula. Tapi Nabi tak macam itu. Nabi ni walaupun dah ada Aisyah, isteri paling cantik, paling muda di kalangan semua isteri Rasulullah, tapi Nabi tetap puji Khadijah kembali. Nabi nak kasih pengajaran, pengorbanan seorang wanita tak boleh dilupakan. Pengorbanan seorang wanita tak boleh dilupakan. Kenapa? Mak kita pun wanita, nenek kita pun wanita, isteri kita pun wanita, adik-beradik kita pun ada di kalangan wanita. Tak boleh dilupakan. Antara paling besar sekali melahirkan anak ataupun zuriat kita. Itu besar pengorbanan. Satu kelahiran saja, kalau kita melahirkan anak, ibu di belakang itu lahir dengan penuh keikhlasan kerana untuk Islam, Allah gugurkan semua dosa-dosa ibu. Sebab wanita yang melahirkan anak, kalau meninggal dunia, syahid masuk syurga. Kalau dia meninggal dunia, jangan berkata banding kata apa, nanti kalau saya melahirkan abang mencukik, saya kasih mati, dia syahid cepat masuk syurga. Jangan, itu bunuh diri. Mana syahid meninggal dunia biasa, normal, kasih keluar dia meninggal, masuk syurga. Anak kecil meninggal, ketika melahirkan baby itu meninggal, kita akan ditarik masuk syurga. Nampak tak besar dia punya sumbangan? Islam kasih akui wanita punya sumbangan dalam agama Islam, bisa akui sampai ke syurga Allah Ta'ala hadiahkan untuk wanita. Jadi secara kesimpulannya, di kalangan semua isteri-isteri Nabi, Khadijah nombor 1 yang Nabi paling sayang. Walaupun dah ada pengganti Aisyah, semuda-muda Aisyah anak dara, umur 7 tahun dikatakan Nabi nikah sama dia, tetap tak boleh lawan Khadijah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fadlu Aisyah 'ala nisa'i ka fadli tharid 'ala sa'il ta'am." Yang bermaksud keutamaan Aisyah ke atas seluruh wanita adalah seperti keutamaan tharid atas keseluruhan makanan yang ada. Sama juga hadis tadi. Dan Abu Hurairah meriwayatkan, "Anna ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min akli thawrin abid. Thumma ra'ahu akala min katifi syatin. Thumma shalla wa lam yatawadda." Bermaksud, sesungguhnya Abu Hurairah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu selepas makan sepotong keju. Kemudian beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bahagian bahu kambing,
lalu bersolat tanpa mengambil wudu. Jadi di sini ada dia punya hikmah dia. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu setelah makan keju? Mengambil wudu setelah makan keju. Kemungkinan besar disebabkan ketika Rasulullah makan mungkin tak ada wudu. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, mungkin Rasulullah ambil wudu lagi sekali dan basuh gigi, digosok gigi dan sebagainya, kerana keju itu makanan yang antara berbau. Jadi itu pasal Nabi perbaharui wudu tadi supaya nak elakkan daripada bau mulut tadi, komo-komo, gosok gigi dan sebagainya. Jadi hikmah dia tuan-tuan yang pertama sekali, kalau kita makan makanan yang berbau, bawang ke, petai ke, makan apa lagi, keju ke, air ke, apa makanan yang menyebabkan bau kurang enak pun keluar, seelok-eloknya kita ambil wudu balik walaupun wudu kita tak batal, sunat. Kenapa? Kerana tujuan kita untuk supaya tidak mengganggu orang lain dalam melaksanakan ibadah. Jadi kadang-kadang dah makan bawang putih, makan bawang goreng, makan keju, semua dia makan dulu dah bau, gosok gigi pun tak pernah, solat jemaah hari Jumaat, Allahu Akbar, bersedawut. Apa perasaan kawan di sebelah? Macam mana tanya? Kawan sebelah bersedawut, 2, 3, 4 kali sedawut. Kita pula nak tahan nafas, pingsan. Tapi tahan lama-lama dia sedawut, macam gitu, keluar angin semua, kiri kanan semua kena. Jadi mengganggu kan, orang punya solat konsentrasi mengganggu. Jadi tidak digalakkan. Apatah lagi kalau badan kita berbau peluh. Sebenarnya peluh ni bukan hadas atau najis, tetapi disunatkan kita berwangi-wangian supaya tidak mengganggu orang lain sedang melakukan ibadah. Itu hikmah dia. Itu pasal disunatkan kita berwangi-wangian. Kaum ibu, wangi-wangian kena hati-hati. Kalau pakai minyak wangi sampai timbulkan fitnah, tak boleh. Itu dikatakan tabarruj, haram dalam Islam. Kalau kau apa tak kisah, satu bandi minyak wangi pun dia boleh pakai. Pasal sunat. Tujuannya untuk apa? Untuk bila datang masjid, orang semua suka. Pasal apa? Tak ada bau yang tidak menyenangkan. Allahu a'lam bissawab. Jadi seterusnya, kenapa pula Rasulullah SAW makan bahagian daging kambing bagian bahu lepas Nabi solat tanpa ambil wudu? Di sini maknanya mungkin daging kambing tadi tak memberikan sembarang bau yang tidak menyenangkan. Itu pasal Nabi terus solat tanpa mengambil wudu. Dan yang kedua, kemungkinan wudu Nabi tidak batal ketika Rasulullah melakukan sedemikian rupa. Anas bin Malik meriwayatkan, "Aulama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala safiyyata bi tamar wa sawil." Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamu tetamu dengan kurma dan makanan yang diperbuat daripada tepung semasa majlis walimah perkahwinan beliau dengan Safiyyah. Safiyyah ni isteri Nabi yang berbangsa Bani Israel. Nabi kita ni tuan-tuan ada isteri 2 yang daripada bangsa Yahudi. Jadi kalau kita siapa-siapa nak kahwin sama Yahudi, silakan. Yang penting Yahudi masuk Islam. Kita jangan dengar Yahudi, nanti Yahudi sesat, Yahudi mabuk, Yahudi itu jangan. Ada di kalangan bangsa Yahudi yang Islam. Yang kita tak suka, kezaliman. Tak kisah dia Yahudi ke, dia Melayu ke, dia Cina ke, dia India ke, dia Mak Saleh ke. Tapi kalau dia zalim, kita tak suka. Tapi kalau kata akan dia adil, walaupun dia bukan Islam, sama-sama kita berinteraksi. Pasal apa dia adil. Tapi kalau kata akan dia Islam, tetapi dia zalim, ulama pernah mengatakan kalau kita tolong atau bantu apa ni ketua pengusaha, penguasa yang zalim, kita sama-sama kongsi usaha dia. Jadi pernah berlaku ketika zaman seorang ulama Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri ini seorang ulama hebat. Ketika zaman dia pula kebetulan ada seorang pemerintah yang bernama Yusuf Hajjaj As-Saqafi. Yusuf Hajjaj As-Saqafi ini seorang pengusaha yang penguasa yang zalim.
Macam mana zalim dia? Kalau ada ulama yang lawan dia, dia bunuh. Kalau ada ulama cakap banyak, dia pegang kepala. Kalau ada orang kasih fatwa yang tak kenal sama dia, dimasukkan penjara. Ini zalim lagi. Jadi akhirnya satu hari itu, baju dia kuliah. Bahagian kunci baju dia kuliah, dia kata sama pengawal, saya nak awak bawa baju ni, awak pergi cari tukang jahit dan jahit baju saya. Kalau boleh petang ni bawa balik baju dah siap jahit. Kalau tak, saya hukum awak. Nampak zalim dia, tusuk. Akhirnya pengawal keluar pergi cari. Dia pusing keliling kampung ni. Cik, boleh tolong jahit tak baju ni? Baju siapa ni? Tengok macam grand bajunya. Yalah, kalau dah memang grand, baju raja. Siapa raja? Yusuf ni baju aku tak nak jahit. Dia orang zalim. Tukang jahit pun tak nak jahit. Pergi lagi satu tukang jahit. Baju siapa? Yusuf, aku tak nak jahit. Sampai malam dia cari. Jumpa satu tukang jahit. Mana? Maka tukang jahit tanya, baju siapa ni? Baju Yusuf. Boleh tak tuan tolong jahit? Saya dah pusing keliling kampung ni, tak ada satu pun tukang jahit nak jahit baju ni. Tuan boleh tak tolong saya? Kata tukang jahit, boleh, tapi dengan syarat hari nak malam, besoklah kamu datang ambil baju. Hari ni tak sempat, boleh? Baiklah. Jadi tukang apa ni pengawal ni balik dengan happy pasal apa, dah ada orang nak jahit kan. Jadi tukang jahit ni pula dia tak terus jahit. Dia bawa tu baju, dia berjumpa dengan Sufyan As-Sawri, seorang ulama zaman tersebut. Dia tanya, wahai Abu Sufyan, wahai Sufyan As-Sawri, kalau aku menjahit baju ni, apa hukumnya? Kata Sufyan As-Sawri, kalau kamu menjahit baju ni, Hajjaj punya baju, selepas ni semua kejahatan dia buat, kamu sama-sama tanggung. Nampak? Baju tu, baju punya pasal ni kita jahit. Pengusaha yang zalim ni, kita jahit baju dia, dia bikin zalim dengan kita tanggung dosa. Sama juga dengan hari ini cerita apa? Undi mengundi kan? Siapa yang kita undi, itulah dia punya pilihan. Itu pasal bagi saya, cari kita semua dah besar, bukan budak kecil. Kalau budak kecil boleh cerita, kita dah besar, kita nak pilih siapa nak memimpin kita ni. Walaupun dia kafir sekalipun, pastikan dia kafir yang tak hina Islam. Dia kafir yang tak orang kata tindas Islam. Dia kafir yang tak mengata benda buruk tentang Islam. Baru kita boleh pilih dia. Tapi kalau katakan dia kafir, dahlah kafir lepas tu hina Islam pula, tak boleh kita undi dia, tak boleh kita ikut sama dia. Kenapa? Pasal seakan-akan kita setuju dengan apa dia cakap tentang Islam. Ini secara gambaran umum tentang orang kata apa? Pemimpin yang adil dan pemimpin yang zalim. Allahu a'lam bishawab. Nah, pula ada orang lepas ni kata, ini ustaz nak kempen ke boleh? Bukan kempen dah habis pun. Dah habis, cerita dah tak ada lagi cerita. Tunggu 5 tahun akan datang lagi. Cuma nak beritahu perkara sebenarnya dalam Islam, dalam bab kepimpinan. Jadi bila Nabi dah nikah sama Safia, Nabi nak bikin walimatul urus, nak menjemput orang datang ni, nak mengiklankan Nabi dah berumah tangga, dah kahwin. Maka Rasulullah bikin majlis perkahwinan. Apa Nabi jamu? Kurma dan sejenis makanan diperbuat daripada tepung. Boleh tak Pak Haji, anak ni kahwin, panggil orang pada untuk urus, makan kurma dengan tepung? Boleh? Confirm orang tak datang, Ustaz. Orang datang kalau ada nasi biryani hidang, ada kuih-kuih, ada air yang terbuat lembu, datang lagi. Tapi kalau tepung kurma, memang dah tak datang. Ingat apa? Datang bayar free-free ke? Orang biasa macam itu kan, expectation. Datang majlis kahwin kan, dia tengok, dia kata, ya, standby kan dua yang boleh. Kenapa Pak? Satu kau letak $2, satu kau letak $5. Apasal macam itu? Nanti aku beritahu sama kau. Yang penting standby dua. Dah masuk majlis kahwin, dia makan, ya, makanan sedap, tip-top, kasih $5. $5 yang boleh, kasih salam Pak pengantin. Nampak? Dia makan bantai 3-4 bangkuk, tip-top. Kalau kira dekat kedai, dia dah dekat $20 dia makan, dia bayar $5. Selamat hari kita ya. Tak payah nak buang duit, bayar $5 dapat makan sampai $20 makanan. Nampak? Kalau makanan tak sedap, tak sedap, kau kasih $20 sudahlah. Yang penting kita kasih. Ini pun tabiat juga manusia. Macam kita punya tabiat. Jadi kita datang walimah tadi tu, kita nak
Apa dia? Nak merhatikan majlis perkahwinan hamba Allah tersebut, satu. Yang kedua, nak memenuhi undangan. Yang ketiga, pula kita kasih duit tadi itu bukan tujuan kita bayar dia makan, bukan. Kita kasih duit tadi itu tujuan ni, adat kita ni bila kasih duit tujuan nak membantu meringankan majlis yang dia sedang jalankan. Itulah istilah gotong royong. Dulu kalau rumah kampung tengok macam mana, dia tak pakai duit. Pasal apa? Makcik Bedah tolong, Makcik Timah tolong, Maksum jiran sebelah tolong, semua tolong, gotong royong, bikin kerja. Dan mereka gotong royong pun tak minta duit. Lepas ni kau bayar aku $20 aku nak bikin kerja. Tak ada, tak minta. Dia gotong royong menolong kan. Budaya kita ada. Lepas selesai saja ambil satu plastik makan ya. Ini untuk bagian awak, ini bagi awak, semua dia kasih balik. Tapi hari ini tak macam itu. Hari ini dia dengan duit. Keuangan kita kasih duit, maknanya kita nak membantu kawan tu dalam bab dia punya anak punya perkahwinan. Itu caranya. Bukan kita faham datang nak kena bayar makan, kalau tak boleh bayar tak nak datang. Tak. Kalau tak ada duit pun kena datang. Pasal apa? Itu majlis orang dah jemput dan kita pula faham-faham. Kadang-kadang bila kita salam tangan kosong, kita tengok tangan. Apa tangan kosong ni? Selalu salam ada duit, salam kosong pula. Dalam hati kita pun dah berkata-kata, ini kena ikut tak ada masjid nak kerja gaji $5,000 tapi $10 pun tak dapat apa nak berusia. Berdosa kita. Pasal apa? Kita bikin majlis bukan tujuan nak boleh, tapi nak mengiklankan anak kita sudah berumah tangga atau kita sudah berumah tangga, dan juga nak memberikan tabaruk, nak kasih sedekah kepada orang untuk makan bersama dalam majlis kita. Itu cara Islam. Kalau kita faham konsep tu, tak beban untuk kita. Mudah. Itu pasal saya dah kata banyak kali, kalau nak bikin majlis perkahwinan, contohilah cara Rasulullah. Maknanya Abu Ustaz dengan hidang korma dengan tepung, bukan. Cara Nabi terlalu mudah. Majlis kahwin, majlis nikah ni walaupun urus Nabi bikin paling simple, paling mudah. Kenapa? Nabi tak nak bebankan siapa-siapa. Nabi tak nak berhutang dengan sahabat dan sebagainya. Nabi gunakan apa yang Nabi ada. Macam itu kita juga. Bila kita nak bikin majlis kahwin, kita tengok capability kita. Kalau kita boleh bikin majlis yang bajetnya $5,000, bikin $5,000 sahaja. Tak payah nak bikin sampai $13,000 punya majlis. Ada $5,000, nak bikin sampai $13,000. Dah bikin $13,000, lepas tu tak cukup, tak boleh bayar kepada vendor yang sediakan majlis tersebut. Cik, hutang boleh cik, nanti bulan depan saya bayar. Kalau awak hidup, kena bulan depan meninggal dunia, dah dalam kubur kena tutup pasal hutang itu. Hutang tak bayar tuan-tuan, bapak ibu ni, hutang tak bayar, amalan kita Allah stop, tak terima. Itu bahaya juga. Itu pasal hutang piutang jangan kita buat main. Hutang piutang ni kita jangan buat main, dan jangan lagi-lagi buat makan minum ni. Orang dah makan dah minum ni, jangan kita buat perangai tak nak bayar. Saya pernah jumpa banyak company jumpa saya Ustaz, kadang-kadang kita bingung tengok masyarakat kita. Kenapa? Satu vendor lah sediakan majlis kahwin tu. Apa ni bikin majlis nasi biryani sebagainya. Dia kata kadang-kadang tak masuk akal Ustaz. Apa yang tak masuk akal? Orang gila tu. Awak dia sama gila ke? Bukan gila, lebih dari gila. Apa pasal? Kadang-kadang ni saya suruh driver saya pergi hantar makanan pukul 11. 10.30, beri pukul 10.30. Majlis mula pukul 11. On the way nak pergi tu Ustaz, maklumlah kalau ada traffic jam ke, accident ke apa, mestilah lambat orang tu sampai. Dia telefon, halo, mana makanan saya tak sampai lagi. Ini nak dekat pukul 11. Kejap lagi orang datang macam mana cerita. Kejap lagi saya call driver saya. Call driver, halo, mana kamu? Garanti kita dekat PIA nak pergi rumah dia, tapi jam ni ada accident ke depan sini. Baiklah, hati-hati bawa ya. Telefon balik sama tuan rumah. Tuan rumah, Pak Haji, minta maaf, driver kita ada on the way ni, dia berangkat pukul 10, tapi sekarang dah traffic jam dekat PIA tu. Lagi setengah jam mungkin dia sampai. Baiklah, setengah jam lah. Tak happy kan? Tetap. Sampai majlis dah selesai semua, nak minta bayaran ni. Tadi awak datang lambat tu. Janji pukul 10.30 awak sampai pukul 11, lambat. Jadi saya tak nak bayar. Boleh begitu. Orang dah makan semua, dah makan, dah kejam, dah balik, kita pun dah collect duit, tak nak bayar pula. Ini perangai. Itu pasal tuan-tuan, jangan kita buat perangai begini. Dosa kita. Dosa kita bukan dosa tak bayar sama hamba Allah ni. Dosa kita yang berapa ratus orang makan tu,
kita tak bayar semua, kita tanggung dosa Allah. Jadi janganlah kita cari dosa sempena hari perkahwinan anak kita atau hari perkahwinan kita. Carilah pahala sebanyak-banyaknya, bukan kita cari dosa. Ini sekadar perkongsian saja untuk sama-sama kita mengambil iktibar. Allah a'lam bishawab. Jadi Salman bercerita, qala faqamat fa'akhazat min sya'iri fatahanathu thumma ja'alathu fi qidrin wa sabbat alayhi syai'an min zaitin wa daqatil filfil wa tawabil faqarrabathu ilayhim faqalat hadha mimma kana yujibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aklahu. Jadi di sini Hasan bin Ali ibnu Abbas dan ibnu Ja'far datang berjumpa dengan Salman. Mereka berkata kepada Salman, tolong hidangkan kepada kami makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman pun berkata, wahai anak-anakku, kamu tak mungkin suka makanan itu lagi sekarang. Seorang daripada mereka membalas, buatkan sahaja untuk kami. Maka Salmah pun bangun, lalu mengambil tepung gandum dan menumbuknya. Sesudah ditumbuk, gandum itu dimasukkan dalam kuali dan dituangkan sedikit minyak zaitun, dicampur lada dan rempah ratus yang sudah dihaluskan. Apabila siap, Salmah pun menghidangkan makanan itu kepada mereka bertiga dan berkata, inilah makanan kesukaan Rasulullah SAW, dan beliau menganggap makanan ini baik. Apa tu makanan? Roti, gandum, nak masakkan, campak dalam kuali, letak minyak sikit.